Tak jadi mangsa, usah mudah percaya terutamanya dengan penipuan tidak masuk akal. Dan sekiranya anda menerima bahan berita fitnah atau disyaki tidak betul, segera laporkan kepada MCMC. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 18 Mac 2024 bersama saya Azizan Alam. Ayuh kita ke segmen Sahih. Kementerian Kesihatan KKM melarang penjualan dan penggunaan produk coklat jenama slime koko atau slimo koko yang dikesan mengandungi racun berjadual sibutramine, iaitu sejenis sebatian kimia yang bertindak sebagai pemedam rasa lapar atau selera makan. KKM dalam satu kenyataan mengingatkan semua peniaga termasuk peniaga dalam talian yang masih mempunyai stok produk terbabit untuk menghentikan serta-merta penjualan semua produk berkenaan. Di samping itu, semua media pengiklanan termasuk platform e-dagang dan media sosial hendaklah menghentikan penyiaran iklan makanan itu. Selain itu, orang ramai yang sedang menggunakan produk terbabit perlu menghentikan penggunaan produk itu dengan segera dan mendapatkan nasihat serta rawatan daripada ahli profesional kesihatan. Menurut kenyataan itu lagi, label pada produk berkenaan juga didapati tidak mematuhi kehendak-kehendak pelabelan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Bank Negara Malaysia BNM sekali lagi menolak dengan tegas kadar pertukaran dolar Amerika USD dengan ringgit Malaysia MYR yang diterbitkan di Google 15 Mac lalu. BNM dalam satu kenyataan berkata ia adalah maklumat yang tidak tepat dan tidak menggambarkan dagangan sebenar. Jelas Bank Pusat itu, kadar pertukaran USD MYR berada pada 4.7015 pada pukul 9 pagi pada tarikh tersebut dan 4.7045 pada pukul 5 petang pada hari yang sama. Kadar intrahari juga tinggi iaitu sebanyak 4.7075 dalam pasaran antarabang tempatan bagi ringgit seperti yang diterbitkan dalam laman sesawang BNM. Susulan insiden salah lapor yang kedua, BNM akan menghubungi Google sekali lagi untuk mendapatkan penjelasan tentang punca berlakunya pelaporan yang tidak tepat. BNM dalam pada itu menasihatkan orang ramai agar merujuk data rasmi dan mengelak daripada menggunakan, menyebarkan atau membuat spekulasi berhubung dengan sumber yang tidak disahkan sebagai rujukan bagi ringgit. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengesahkan tiada unsur penyalahgunaan sistem atau kecurian identiti dalam isu paparan gambar pemilik lesen memandu Malaysia Digital ELMM yang berlainan dengan maklumat pemilik sebenar JPJ dalam satu kenyataan. Memaklumkan perkara berkenaan berlaku ketika pasukan teknologi maklumat yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang dibuat secara berskala bagi memastikan kelestarian sistem MyJPJ. Menurut kenyataan itu lagi, pihak JPJ mengambil maklum dan memohon maaf berhubung isu paparan gambar pemilik ELMM yang berlainan dengan maklumat pemilik sebenar serta ingin memaklumkan bahawa perkara ini telah diambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan serta merta. JPJ turut memberi jaminan bahawa tiada sebarang unsur penyalahgunaan sistem maupun kecurian identiti maklumat pemegang lesen memandu. Sebaliknya, segala maklumat adalah terpelihara dan selamat. Dan sejak kebelakangan ini turut tular di media sosial dakwaan pendedahan maklumat individu dari sistem padu. Bagaimanapun, dakwaan ini adalah tidak benar dan sistem padu masih selamat. Untuk makluman orang ramai, padu sentiasa dipantau dengan rapi bagi menjamin keselamatan data-data pengguna. Menurut padu dalam Facebook rasminya, insiden sebenar yang berlaku adalah penyebaran perisian hasad ataupun malware info stealer melalui peranti pengguna
seperti telefon pintar dan komputer riba. Malware tersebut dikatakan mengandungi fungsi keylogger yang berupaya mendedahkan maklumat pengguna yang disimpan di dalam peranti yang terkesan, dan sebagai langkah pencegahan, orang ramai dinasihatkan supaya memasang antivirus pada kesemua peranti bagi mengelak dari serangan malware dan virus-virus lain. Selain itu, kerap melakukan imbasan peranti seperti komputer riba, desktop, telefon pintar dan tablet untuk mengesan dan menghapuskan keylogger serta perisian pengintim. Seorang wanita menanggung kerugian sebanyak RM37,400 selepas ditipu tawaran kerja dalam talian yang menjanjikan komisen lumayan. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Naga Cabu berkata, mangsa berusia 40-an itu dimasukkan ke dalam satu kumpulan WhatsApp sebelum diberi pautan oleh suspek untuk mendapatkan komisen. Jelas beliau lagi, mangsa kemudian berurusan dengan suspek yang sama menerusi telegram dan diminta membuat pembayaran awal sebelum dibolehkan memulakan tugasan. Kononnya, bagi mendapatkan pulangan berganda. Alexon berkata mangsa menyedari dirinya telah ditipu apabila komisen dijanjikan tidak diperolehi dan suspek masih meminta wang, dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesisaan yang boleh membawa kepada hukuman penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun sebatan dan juga denda. Dan saudara, puasa sudah pun memasuki hari ke-7 hari ini, tapi masih ada yang suka menyebar fitnah melibatkan agama. Dan apa yang berlaku sebenarnya? Ayo kita saksikan video Biar Betul ini. Tular muat naik mempersoal tindakan kerajaan berkaitan isu agama. Dakwa si penghantar Putrajaya tak sensitif dengan agama rasmi persekutuan. Dia turut menuduh tindakan itu dilakukan bagi menjaga hati masyarakat bukan Islam. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai sengaja dimuat naik penghantar bertujuan cuba memecah belah perpaduan antara kaum. Hakikatnya, semua isu yang dibangkitkan telah dijawab. Dengan kali terakhir hal berkaitan pengoperasian kantin sekolah semasa Ramadan dijelaskan. Bagi mengelak terus malukan diri dengan buat tuduhan melulu, penghantar tidak wajar hanya pandai bermain media sosial. Sebaliknya, individu itu perlu ikut sama perkembangan semasa menerusi sumber berita sahih. Henti sebar fitnah. Jangan biar kejahilan hukum diri sendiri. Memainkan isu 3R adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan BIS Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan petang ini, selepas ini pada jam 4.45 petang, dengan kupasan yang akan dibawakan adalah potensi ekonomi Islam dengan tetamu jemputannya adalah Profesor Dr. Baharum Abdul Hamid, penganalisis ekonomi INSIF University, dan juga Datuk Muhammad Kai Ibrahim yang merupakan pengerusi Masjid Jami' Kampung Baru, dan juga bersama dengan pengacara kita Faiz Syahirah Nizam dan juga Akmal Hafiz Ruslan. Seterusnya bicara naratif, iaitu pindaan perlembagaan menjamin keselamatan dan politik Malaysia. Ini adalah topik yang akan dibawakan yang membawa jemputan Profesor Dr. Kamarul Nizam Abdullah, iaitu Fellow Utama Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa dari UKM, dan juga Dr. Kamarul Zaman Yusof, Ketua Unit Penyelidikan Institusi Analisis Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia. Saudara sekian sahaja daripada kami dipastikan sahih, dan jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok juga pada jam 4.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.